orang lagi ulama besar, kalau tadinya daripada mazhab Syafi'i, iaitulah Ibnu Katsir. Kali ini daripada mazhab Hambali, namanya Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini juga Al-Hafiz, dia juga Al-Mufassir. Wadhaif Syahri Ramadan, ini nama barulah yang direkaskan oleh perekas. Tapi kita asal dia ialah Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif iaitulah buku yang menceritakan tentang fadilah dan amalan yang patut dilakukan oleh orang yang beribadat pada setiap bulan. Jadi dipetik daripada buku itu hanya berkait dengan Ramadan sahaja. Tadinya Ibnu Katsir, Ibnu Katsir dia meninggal dunia lebih kurang orang. Ibnu Katsir daripada ulama, tak silapnya daripada kurung ke Ibnu Katsir, ulama kurung ke-8, meninggal dunia pada tahun 774 Hijrah. Ibnu Rajab tahun 795, maknanya ulama kurung ke-8 Hijrah. Jadi ini kitab dia. Kita ambil khusus mengenai Ramadan, pada muka surat 3 juga, Wadhaifu syahri Ramadan al-Mu'azzam. Tak ada mukaddimah lah sebab ni tengah-tengah dah kita baca, sebab 1-2 muka surat akidah, mulaan malam ni. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu biqudumi Ramadan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashiru, dalam bahasa Arab kana fi'il madhi, yubashiru bertemu dengan fi'il mudhari', ini yufidu al-mudawamata wal istimrar, mendatangkan makna berterusan, Jadi diterjemah dalam bahasa Melayu, sentiasalah Nabi SAW, bukan sekali dah. Jadi adab baginda SAW mengembirakan para sahabatnya biqudubi Ramadan, dengan kedatangan Ramadan. Kama kharrajahu al-Imam Ahmad wan Nasa'i an Abi Hurairah. Sebagaimana satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Imam Ahmad dalam Al-Musnad, An-Nasa'i dalam As-Sunan, pada Abu Hurairah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu. Nabi sentiasa mengembirakan sahabatnya dengan kedatangan Ramadan. Yaqul, ini ucapan Nabi. Maksudnya ucapan ini berlaku di bulan Syaban, kemungkinan di hujungnya. Nabi kata, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kamu bulan Ramadan. Telah datang ni sama ada memang datang sungguh dah, ataupun akan datang tapi pasti datang. Dalam bahasa Arab digunakan fi'il madhi dengan makna mudhari', dengan makna istiqbal, macam iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila digoncang bumi dengan segoncangnya. Belum digoncang, akan digoncang, tapi benda itu pasti berlaku, maka digunakan fi'il madhi, Qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kamu bulan Ramadan. Syahrul mubarakun, satu bulan yang berkah. Kataballahu alaikum siyamah, yang Tuhan wajibkan dengan datang bulan ini ialah puasa. Tengok, apa makna puasa wajib? Kita lihat dari sudut negatif je. Puasa wajib maknanya membebankan. Tak. Puasa wajib maksudnya pahalanya besar. Kalau puasa itu sunat, pahala dia tak besar mana. Benda kalau jadi wajib, mana pahalanya besar. Dalam hadis kata, ma taqarraba ilayya abdi ahabba ilayya mimma aftaradtuhu ilaih. Tidak pernah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku lebih aku suka daripada dia melakukan sesuatu yang aku fardukan kepadanya. Jadi wajib maknanya pahala dia besar. Kalau sunat, pahala dia tak besar sangat. Kataballahu alaikum siyamah.
Jadi Tuhan telah angkat puasa daripada bertaraf sunat kepada bertaraf wajib. Maka dia satu kemuliaan dan satu keagungan di medan ibadat. Tuftahu fihi abwabus sama. Dibuka padanya pintu-pintu langit. Sama ada dengan makna pintu-pintu qabul, penerimaan, Tuhan mudah menerima sebab banyaknya ketaatan yang disyariatkan, ataupun sebagaimana yang didatangkan daripada lafaz lain, iaitu abwabul jannah, pintu-pintu syurga. Keduanya sama makna. Apabila amalan dibuka dan naik ke langit, ilaihi yas'adu al-kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Kepada Allah lah terangkatnya perkataan-perkataan yang baik dan amalan-amalan soleh diangkat tinggi kepadanya. Bila Tuhan terima, maksudnya ke syurga lah akhirnya. Waktu ghlaku fihi abwabul jahim, ditutup padanya pintu-pintu neraka. Dengan maksud ditutupnya maksiat dan ditutupnya amalan-amalan dosa. Dijauhkan manusia daripada syahwat dan nafsu. Waktu ghallu fihi syayatin, dirantai padanya syaitan-syaitan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Padanya, pada bulan ini, satu malam, lailatun, satu malam. Ya. Beza lailun dengan lailatun. Lailun malam. Lailatun, satu malam, sama ada dengan makna satu ataupun dengan makna ta'zim, besar. Ya. Satu malam yang besar. Lailatun azimah. Khairum min alfi syahrin. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini berkat umat Muhammad SAW yang pendek umurnya, tetapi berkat dan panjang kebajikannya. Satu malamnya seperti 1000 malam, 1000 bulan umat lain. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan kebaikannya, bermaksud dia adalah seorang yang mahrum, seorang yang tidak mendapat apa-apa kebaikan. Jadi kita boleh tengok parameter kita sendiri. Adakah kita ini muwaffaqun, makbulun, ataupun seorang yang makhzulun, mardudun dengan kedatangan Ramadan. Jika kita meraih kebaikan pada bulan itu, maka kita bergelar muwaffaqun makbul, seorang yang diberi taufik dan diberi penerimaan Tuhan. Sebaliknya, jika tidak meraih kebaikan daripada bulan ini, kita boleh kenal siapakah kita. Kita adalah waliyazubillah makhzulun mardudun, mahrum, seorang yang ditewaskan Tuhan, seorang yang ditolak, seorang yang diharamkan daripada kebaikan. Jadi bulan ini ada petandanya tersendiri. Qala ba'dul ulama hadzal hadis aslun fi tahni'atin nasi ba'dihim ba'dha bi syahr Ramadan. Ulama kita menyebut bahawa hadis ini adalah asal pada mengucap tahniah sesama mereka tentang kedatangan Ramadan. Jadi disyariatkan untuk kita mengucap tahniah. Ini sebaik-baik tahniah. Lebih hebat daripada tahniah happy birthday lagi, ya. Selamat hari jadi. Ini hari jadi yang sebenar, iaitulah apabila umur kita dipanjangkan dan masuk ke dalam Ramadan. Ini tahniah yang sebenar, lebih besar daripada segala tahniah yang lain. Apa sahaja yang pernah kita dapat punya di atas muka dunia ini, yang berhak untuk kita diucap syabas dan tahniah, inilah sebenarnya syabas dan tahniah yang sebenar. Iaitulah apabila kita dipanjangkan sedikit umur, lalu masuk ke dalam bulan Ramadan. Yang lain tu apa dalilnya kepada tahniah dan ucapan syabas ni. Tetapi untuk Ramadan, inilah dalilnya. Kaifa la yubashsharul mu'minu bi fathi abwabil jinan? Kaifa la yubashsharul muznibu bi ghalqi abwabin niran? Kaifa la yubashsharul ghafilu bi waqtin yughallu fihi syaitan?
min aina yushbihu hadzal zamana zamanun. Bagaimana kita tidak digembirakan dengan pembukaan pintu syurga. Pintu syurga sedang dibuka. Pintu yang selama ini kita tunggu-tunggu untuk dibuka, tiba-tiba dibuka. Bukan babun, bukan satu pintu, bukan babani, tapi abwabun. Semua pintunya dibuka. Bagaimana tidak digembirakan seorang yang pendosa dengan tertutupnya pintu neraka. Kalau kita orang yang beriman, maka kita gembira dengan terbukanya pintu syurga. Kalau kita seorang pendosa dan itu juga kita, maka kita digembirakan dengan tertutupnya pintu-pintu neraka. Kaifa la yubashsharul ghafilu biwaqtin yughallu fihi syayatin. Ini satu lagi kita. Kita juga yang beriman, kita juga yang pendosa, kita juga yang lalai. Bagaimana tidak digembirakan dengan satu waktu yang dirantai padanya syaitan-syaitan yang selama ini melalaikan kita. Min aina yushbihu hadza zamanu zaman. Maka bagaimanalah masa ini menyamai mana-mana masa yang lain. Tidak akan bertemu lagi kita dengan satu masa seperti saat dan detik di bulan Ramadan. Kemudian sikit lagi muka surat yang seterusnya, muka surat 4. Bulughu syahri Ramadana wa siyamuhu ni'matun 'azimatun 'ala man aqdarahu Allahu alaih. Masuk bulan Ramadan, boleh berpuasa padanya satu nikmat agung bagi siapa yang Tuhan bagi kudrat kepadanya. Wa yadullu alaihi haditsus salasati alladhina istushhida asnani minhum thumma mata salis ala firashi ba'dahuma. Kita ada satu hadis, 3 orang. 2 orang mati syahid di medan. Yang ketiga mati lewat. Matinya hanya di atas katil. Faru iya fil manami sabiqan lahuma. Tiba-tiba yang mati lewat ini masuk syurga lebih dahulu daripada 2 temannya yang telah mati di medan perang. Lalu orang tanya, kerana dilihat dalam mimpi. Mimpi yang dipersetujui Nabi SAW. Bukan saja mimpi, tapi mimpi campur takrir. Nabi bersetuju dengannya. Jadi kisahnya 3 orang masuk Islam, bersahabat baik. Ada setengah riwayat kata 2 orang. Riwayat yang dibawa ni 3 orang. 2 orang mati di medan perang, mana mati awal. Tak sempat sembahyang banyak, tak sempat puasa banyak, tapi sebaik-baik mati. Iaitulah mati di medan perang. Kawan ni pun sertai jihad, tapi tak mati. Dia mati lewat bertahun-tahun selepasnya. Dan akhirnya dia mati juga, mati atas katil. Tidak sebagaimana 2 orang yang mati syahid. Tetapi dilihat dalam mimpi bahawa yang ketiga yang mati lewat di atas katil ini, tiba-tiba dia yang mendahului 2 orang yang telah lama mati di medan perang, syahid. Dia yang mati lewat, tiba-tiba dia yang masuk syurga dahulu. Maka kepelikanlah apabila dilihat dalam mimpi demikian nasib sahabat bertiga ini. Nabi SAW menjelaskan. Nabi kata, Alaysa salla ba'dahuma kaza wa kaza salatan. Pelik apa? Dia ni sembahyang selepas kematian berdua itu. Ini orang panggil fadilat panjang umur dan bagus amalan secara umumnya. Dan antara fadilat umurnya ialah umur masuk Ramadan. Dia kata yang mati lewat ini, dia sempat sembahyang banyak. Sembahyang tu tak ada makna ke? Dia telah melalui hari-hari yang banyak selepas daripada kematian kedua ini, walaupun mati di medan perang. Dan dia telah sembahyang sekian-sekian banyak. Wa adraka Ramadana fasamah. Dan dia sempat dengan Ramadan. Dan dia berpuasa. Berapa kali puasa, berapa kali Ramadan selepas kematian 2 orang sahabatnya di medan perang, dia masih hidup, dia boleh berpuasa. Wallazi nafsi biyadi. Demi Tuhan yang nyawaku di tangannya. Inna bainahuma la ab'ada mimma bainas samai wal ardh. Demi Tuhan yang nyawa aku di tangannya, di antara keduanya, di antara dia dan 2 sahabatnya, itu lebih jauh daripada langit dan bumi. Dia telah mendahului dengan sembahyangnya, dengan puasanya, dengan panjang umur yang
dilepasi dengan amalan yang baiknya, maka dia meninggalkan sahabatnya walaupun sahabatnya mati syahid. Kharajahu al-Imam Ahmad wa ghairuh. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan lainnya. Man ruhima fi syahri Ramadan fahuwal marhum wa man hurima khairahu fahuwal mahrum. Ini satu kaedah. Siapa yang dirahmati di bulan Ramadan, maka namanya marhum, seorang yang dirahmati, yang sebenar-benarnya. Wa man hurima khairahu fahuwal mahrum. Siapa yang terhalang daripada berkebajikan, daripada buat baik di bulan ini, daripada meninggalkan kejahatan, maka dialah yang mahrum, yang dijauhi daripada kebaikan yang sebenarnya. Maka di bulan ini, kita boleh mengenali kita, siapakah kita, sama ada marhum ataupun mahrum. Beza hak dengan ra tu. Mana yang mendahului, hak dulu ke ra dulu? Marhum ataupun mahrum. Wa man lam yatazawwad fihi li ma'adihi fahuwa malum. Kalau tidak berbekal pada bulan ini, kalau kita tidak berbekal pada bulan Ramadan, tidak mengambil bekalan ke akhirat, menghadap Tuhan daripada bulan Ramadan, maka ini malum dia panggil, seorang yang dikutuk, dihina. Dibawa kepada kita satu syair yang sangat menarik, ya. Ini molek dihafal, ya. Ata Ramadanu mazra'atul ibadi tathhiril qulubi binal fasadi wa addi huquqahu qawlan wa fi'la wa zadaka fattakhidhu ilal ma'adi faman zara'al hububa wa ma saqaha ta'awwaha nadiman yawmal hasad. Telah datang Ramadan, kebun kepada hamba-hamba yang beribadat untuk membersihkan hati daripada kerosakan. Maka tunaikan tanggungjawab kamu, qaulan wa fi'la, sama ada percakapan, pertuturan ataupun kelakuan, tindakan. Wa zadaka fattakhidhu ilal ma'adi. Bekalan engkau itu, ambillah dia menuju ke hari akhirat. Faman zara'al hububa wa ma saqaha. Ini cerita orang yang bodoh, ya. Dia dah tanam biji-bijian. Dia letak dah biji-biji dalam tanah. Wa ma saqaha, tapi dia tak jaga, dia tak siram. Ta'awwaha nadiman yaumal hasad. Dia akan ta'awwah, dia akan kata ataupun ya, kesedihan dia, kerugian dia, kesedihan pada hari hasad, pada hari orang lain kutip hasil. Dia tanam, orang lain pun tanam, tapi orang lain tanam dengan siram. Dia tanam saja tinggal. Orang lain kutip hasil pada hari hasad, pada hari tuaian, dia tak ada apa pada hari itu. Jadi hari yang sama, bulan yang sama, tahun yang sama, umur yang sama, kesihatan yang sama, rezeki yang sama, matahari yang sama, bulan yang sama. Tiba-tiba orang lain dapat hasil, kita tak ada apa-apa. Ya man talat ghibatuhu anna. Ya man talat ghibatuhu anna. Dia kata, wahai yang telah lama hilang daripada kita. Qad qarubat ayyamul musalahah. Tiba hari untuk kita berdamai, untuk kita berbaik. Ya man damat khasaratuhu, yang telah lama kerugian. Qad aqbalat ayyamut tijaratur rabihah. Telah tiba ayyamut tijaratur rabihah. Telah tiba hari perniagaan yang menguntungkan. Jadi bulan Ramadan ini musim kutip untung. Iaitulah pasal akhirat. Man lam yarbah fi hadha syahri fa fi ayyi waqtin yarbah. Kalau bulan ini dia tidak untung, kita tak tahu bila lagi dia akan untung. Ini bulan untung. Man lam yakrub fihi min maulah fa huwa ala bu'dihi la yabrahu. Siapa yang tidak dekat dengan Tuhan, maka dia memang jauh dan semakin jauhlah. Kam yunada hayya 'alal falah wa anta khasir. Selama ini berapa kali dah azan melaung, datanglah kepada kejayaan, tapi engkau rugi.
Wa kam tud'a ila salah wa anta 'alal fasadi musabir. Berapa kali dah dipanggil kepada kebaikan tetapi engkau di atas kerosakan juga berkekal. Ata ramadanu idza ramadanu ata muqbila fa aqbil fa bil khairi yustaqbalu la'allaka tukhti'uhu qabilan wa ta'ti bi'uzrin fala yuqbal. Idza ramadanu ata muqbila, apabila Ramadan datang mengunjung, faqbil bil fabil khairi yastaqbil, maka terima dia dengan kebaikan sepatutnya disambut. La'allaka tukhti'u qabilan wa ta'ti bi'uzrin fala yuqbal. Boleh jadi engkau tukhti'uhu qabilan, engkau silap, engkau tidak mengenai untuk menyambutnya. Wa ta'ti bi'uzrin, kau datang dengan uzur, fala yuqbalu, dan tidak lagi diterima. Kam mimman amala an yasuma hadha syahr fa khanahu amalu. Berapa ramai yang berangan untuk berpuasa di bulan ini, tiba-tiba angan-angannya dikhianati. Dengan maksud dia mati, tidak sempat dengan kedatangan Ramadan. Banyaklah, kadang-kadang sehari lagi nak Ramadan, tiba-tiba dia mati. Kita hidup. Fasara qablahu ila zulmatil qabr. Tiba-tiba sebelum datang Ramadan, dia telah mengunjungi kegelapan kubur. Kemudian yang terakhir sekali kita baca khutbah Umar ibn Abdul Aziz. Akhirah khutbatin khutabah. Dikatakan ini khutbah yang terakhir yang pernah dia berkhutbah dengannya. Innakum lam tukhlaqu abasa. Kamu tidaklah dicipta saja-saja, ya. Walan tutraku sudah. Kamu tidak ditinggalkan begitu sahaja. Wa inna lakum ma'adan yanzilu Allahu fihi lil fasli baina ibadi. Sesungguhnya Allah telah siapkan untuk kamu hari pertemuan. Dia turun padanya untuk buat keputusan di kalangan hamba-Nya. Faqad khaba wa khasira man kharaja min rahmatillah allati wasi'at kulla syai'. Rugilah seorang yang terkeluar daripada rahmat Tuhan, sedangkan rahmat Tuhan ini terlalu luas untuk segala hamba-Nya. Wa hurima jannatan arduha as-samawati wal ardh. Tiba-tiba dia yang terhalang daripada syurga, sedangkan syurga keluasannya langit bumi yang terbentang. Ala tarawna annakum fi aslabil haliki. Tidak perasan kau bahawa kamu telah tergolong di kalangan mereka yang telah hancur, telah rosak. Wa sayarithuha ba'dakumul baqun. Dan kamu diwarisi oleh orang lain yang akan kekal. Kadzalika hatta turaddu ila khairil warisin. Demikianlah supaya dipulangkan bumi ini kepada sebaik-baik pewaris. Dengan makna kamu tidak layak untuk menikmati kesihatan, umur yang panjang, nikmat yang banyak. Tiba-tiba kamu tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Maka kamu layak diganti oleh orang lain lah. Kemudian dibaca lagi. Wa fi kulli yawmin tushayyi'una ghadiyan wa ra'ihan ila Allah qad qada nahbah wa qada ajalu. Setiap hari kita hantar, kadang-kadang awal pagi, kadang-kadang petang, orang yang mati. Ada mati ghadiyah, mati pagi, ra'iha, mati petang. Dan dia telah menghabiskan nyawanya. Fatuwaddi'unahu wa tada'unahu fi sad'in minal ardi ghaira muwassadin wala mumahad. Kamu tinggalkan dia di satu pecahan bumi, kubur, yang tidak ada lagi muwassad, tidak lagi diberi bantal, wala mumahad, dan tidak dipersiapkan tempat duduk. Qad khala'al asbab wa farakal ahbab. Dia telah meninggalkan segala sebab, telah berpisah dengan segala kekasih. Wa sakanat turab wa wajahal hisab. Dia sedang menduduki tanah dan berhadapan dengan perhitungan. Ghaniyan amma khallafa faqiran ila ma'aslah. Dia kaya dengan apa yang ditinggalkan. Dia sangat berhajat dengan apa yang dia lalui. Fattaqullaha ya ibadallah
qabla nuzulil maut wa inqidha'i mawaqitih. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai hamba Allah, sebelum datangnya kematian dan sebelum habisnya tempoh. Wa inni la aqulu lakum hadhihi al-maqalah wa ma a'lamu inda ahadin min adh-dhunubi aktsara mimma a'lamu indi. Aku cakap percakapan ini sedangkan aku sendiri tahu bahawa tidak ada orang yang lebih berdosa lebih daripada apa yang aku tahu tentang diri aku sendiri. Walakinni astaghfirullah wa atubu ilaih. Cukuplah aku beristighfar dan mohon ampun kepadanya. Thumma rafa'a tarafa ridaihi wa baqa hatta syahaq. Kemudian dikatakan bahawa Umar Ibn Abdul Aziz angkat kainnya, angkat bajunya dan dia menangis sehingga teresak-esak. Thumma nazala 'anil mimbar. Kemudian dia turun daripada mimbar, fama 'ada ilal mimbar ba'daha. Dan tidak ada mimbar lagi kepadanya selepasnya dia mati, ya, hatta mata rahmatullahi alaihi. Sehinggalah dia mati, ya. Rahmat Allah lah kepadanya. Jadi saya rasa dengan khutbah Umar Ibn Abdul Aziz ini, kita tangguh bacaan kita kepada dua kitab ini, Mukhtasarul Fusul dan juga Wadha'ifu Syahr Ramadan. InsyaAllah ada kelapangan yang lain kita sambung pada malam esok. Jadi saya serah kepada tuan pengusi ni, ya. Pengusi mana ni? Tidur lah ke? Belum. Slim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah habis untuk sesi yang pertama, malam yang pertama ni. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi untuk sesi yang kedua esok malam, 8.45 malam. Jadi yang peserta lain boleh masuk dululah lebih awal sebelum 8.45 masuk, dan kemudian matikan audio dan juga video sebelum masuk dulu. Sebelum masuk tu matikan audio dan video dulu, baru masuk dalam join call. Jadi wallahualam, kita bertemu lagi esok. Kita tutup majlis malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul